Syaitan, kenapa dia minta masa? Dia tahu hukuman akan datang dan dia tahu ia tidak begitu jauh lagi. Apa yang dia berharap untuk dapat? Dia sudah sememangnya tahu dia tidak akan dapat mengelakkan dari hukuman Allah. Dia sudah sememangnya tahu bahawa dia telah di-reject. Tidak ada kejayaan untuknya di akhir semua ini. Tidak ada apa lagi yang dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi permintaan pengampunan. Dia telah give up pada semua perkara seperti itu. Dia dah pergi jauh sangat dari semua itu. Dia dah buat keputusan. Jadi apa yang dia boleh dapat? Apa yang dia akan dapat capai? Dalam fikirannya, selagi aku dapat membuktikan kepada Allah bahawa aku bukan satu-satunya yang telah gagal, aku tahu aku memang dah gagal, memang pun. Tapi kejayaan aku adalah jika aku dapat membuktikan bahawa mereka juga gagal. Tengok tu. Engkau fikir aku seorang yang loser. Mereka juga loser. Dan aku akan membuktikannya kepada engkau. Bagi aku masa. Inilah kejayaannya. Di kepalanya, itu adalah matlamat utama. Dan kamu tahu apa? Matlamat itu seperti virus yang dia bagikan ke orang lain untuk dijangkiti. Misalnya, terdapat beberapa orang dalam hidupnya satu-satunya perkara adalah aku tak peduli sama ada aku berjaya atau tak. Aku hanya mahu pastikan yang ini tak berjaya. Aku hanya mahu pastikan yang ini tak dapat. Inilah yang berlaku kemudian di surah dalam kisah Habil dan Qabil. Mereka berdua membuat korban. Satu korban diterima dan yang lain tu berkata, macam mana dia punya diterima? Aku tak peduli sama ada aku punya diterima atau tak. Aku tak boleh buatkan dia berjaya. Itu mengganggu aku. Jiwa aku kacau. Aku tak puas hati. Cemburu. Walaupun antara manusia. Cemburu antara adik-beradik. Antara orang tersayang. Antara pasangan. Antara ibu bapa. Saya bahkan pernah berjumpa dengan satu budak ni yang telah berkata kepada saya, kamu tahu tak, saya tak suka ibu bapa saya lah. Mengapa kamu tak suka ibu bapa kamu? Sebab mereka sangat menyayangi satu sama lain. Itu mengganggu saya. Betul ke itu mengganggu kamu? Ya, sebab saya tahu saya tidak akan pernah mempunyai sesuatu seperti itu. Itu hanya membuat saya cemburu. Wah, itu berat tu. Maksud saya ia berbunyi seperti pelik dan lucu, tapi sebenarnya itu cukup berat. Bahawa seseorang sebenarnya dapat merasakannya. Syaitan boleh membuat kamu mahukan sesuatu, walaupun kamu tidak akan memilikinya. Aku harap mereka pun tak dapat memilikinya. Selagi mereka sengsara, aku hanya mahu pastikan mereka sengsara. Baru aku happy. Ada beberapa orang yang mungkin kamu tahu, mereka okey je selagi mereka tak dengar daripada kamu. Tapi sebaik saja mereka dapat tahu kamu sedang happy. Jika mereka tahu kamu sedang senyum, itu akan membuat mereka jiwa kacau. Kenapa dia happy? Apa yang baru berlaku ni? Aku fikir dia hilang. Aku fikir dia tengah sengsara. Dan sekarang aku melihat gambar ini di suatu tempat. Atau aku nampak video ni di satu tempat. Atau aku dengar dari satu tempat mereka sedang gembira. Apa ni? Dan kemudian memikirkan bagaimana mereka telah dapat mengatasi masalah dan bagaimana mereka boleh tersenyum lagi. Benda macam ini ia akan memakan diri mereka. Mereka tak dapat buangkan dari kepala mereka. Ini dari syaitan sendiri. Iblis tak boleh nampak kita berjaya. Oleh itu, dia memberitahu Allah, bagi aku masa dan aku akan membuktikan kes aku. Tetapi kemudian apa yang dikatakan? Dia sebenarnya tak rahsiakan apa yang akan dia lakukan dan bagaimana dia akan melakukannya. Dia sebenarnya telah bagi tahu kesemuanya. Dan Allah telah bagi tahu kita kesemuanya sebab sebahagian daripada petunjuk dan bimbingan, sebahagian daripada mengetahui jalan yang patut diambil adalah dengan mengetahui selok-belok bahaya yang mungkin terdapat di jalan raya itu kan. Jadi kenal musuh kamu. Allah tidak hanya memberi kita petunjuk inilah cara kamu akan sampai syurga. Inilah semua halangan yang ada dalam perjalanan kamu ke syurga. Inilah semua rintangan yang akan menahan kamu dari kejayaan dan inilah musuh kamu yang menanti kamu. Jadi dia berkata kepada Allah, Qala fa bima aghwaytani. Dan itu kerana hanya engkau yang telah membuat aku berpaling ke jalan yang salah. Inilah yang dia katakan kepada Allah. Ini kerana engkau membuat aku berpaling ke jalan yang salah. Siapa yang dia salahkan? Allah. Ini adalah rancangan kau. Ini adalah plan kau. Engkau tahu apa yang boleh mengganggu aku bahawa Adam dibuat dari tanah. Dan kau telah kacau aku pasal itu. Engkau maha mengetahui semua tapi engkau masih kacau aku dengan itu. Dan membuat aku berbuat dosa. Ini salah engkau, bukan salah aku. Engkau masukkan aku ke dalam ini. Kau melakukan ini kepada aku. Engkau yang tidak suka aku. Kau telah membuatkan semua ini untuk menentang aku. Engkaulah yang mengutuk aku. Kaulah satu-satunya yang tidak mahu aku dimaafkan. Dan kerana engkau melakukan ini pada aku akan melakukan semua ini kepada manusia-manusia ini yang sangat engkau sayangi.
Jadi bahagian pertama adalah dia menyalahkan Allah. Tindak balasnya kamu dapat tengok. Pertama, dia enggan melakukan sajdah. Dia pergi jauh dari Allah. Kemudian dia mengambil langkah lain dan dia berkata, aku lebih baik pergi lagi jauh dari Allah sebab itu adalah kesombongan. Tapi sekarang dia mengambil satu lagi langkah besar dari Allah ketika dia berkata, tidak, bukan sahaja aku tak bersalah, engkaulah yang bersalah. Kaulah yang melakukan kesalahan kepada aku. Sekarang dia menyalahkan Allah, dia mengambil langkah lain. Sekarang cuba teka apa yang dia akan buat terhadap umat manusia. Dia akan datang kepada setiap satu dari kita dan pertamanya, dia akan membuat kita ingkar kepada Allah. Kita semua ingkar kepada Allah pada satu ketika kadang-kadang. Kita semua, kita tidak sempurna, kita akan melakukan kesilapan. Tetapi itu satu perkara dan mungkin suatu ketika kamu membuat kesilapan, kamu rasa tidak sedap. Kamu minta Allah untuk mengampuni. Anda bertaubat, Anda menangis, kamu merasa bersalah di dalam diri anda. Itu sesuatu yang membuat kamu seseorang manusia dan itu menjadikan kamu seperti Adam AS. Tapi dia datang dan membuat kamu berdosa lagi. Meyakinkan kamu untuk berdosa lagi. Dan lain kali, dia menambah satu lagi langkah buruk yang membawa kamu jauh lebih teruk daripada berbuat dosa. Dosa itu memanglah buruk, tetapi sesuatu yang lebih teruk adalah apabila anda mula membenarkannya. Ia jauh lebih teruk. Apabila kamu mula cuba memberikan penjelasan yang logik mengapa kamu berbuat dosa. Alah, aku stres lah. Atau aku buat ini, aku ada alasan ini, alasan itu. Kau tak faham apa yang aku lalui, okey? Sebab aku benar-benar kecewa hari tu tahu. Aku ada alasan lah. Apabila kamu mula melakukannya, kamu menjadi seperti syaitan. Dia mengambil langkah lain. Tabang ada syaitan. Langkah jauh lagi dari Allah. Tetapi yang paling teruk dari semuanya adalah seseorang yang berterusan menyusuri jalan dosa. Dan ketika kamu bertanya, kenapa kau ikut jalan seperti ini? Dia menjawab, Allah mahukan aku sebeginilah. Jika Allah mahukan, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku tak tahu kenapa dia sangat membenci aku. Tuhan tidak suka aku. Apa yang telah dia lakukan untuk aku? Dan kamu dapati orang-orang sekarang yang telah menenggelamkan diri dalam dosa, sekarang bercakap tentang Allah dengan cara itu. Sebiji seperti prosedur langkah demi langkah yang syaitan telah ambil. Satu langkah demi satu langkah, demi satu langkah, dan pergi jauh, hanyut terus daripada Allah. Ini adalah taba'adah. Dan semua ini kerana kemarahannya. Bahan bakar kenderaan adalah kemarahannya. Jadi, dia akan mahukan ini semua untuk umat manusia. Subhanallah.